Nampak? Okey. Tak ada suara ni. Dia kajak you dah ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengar tak suara saya? Dengar. Alhamdulillah. Okey selamat pagi semua. Okey, bertemu lagi kita pada kali ini dengan kursus hasilan sos buah-buahan tempatan ya. Okey, saya sebagaimana yang tuan-puan maklumlah, saya Zainul binti Musa, penyelaras Pusat Bimbingan Usahawan Melur, dan di sebelah saya ialah Puan Nurul Wida. Okey. Kali ini kita akan buat sos pedas nenas Selalunya kita dengar sos cili nenas Kali ini kita buat sos pedas nenas. Sos pedas nenas ni adalah kita banyakkan nenas dan pedas tu ikut kita suka. Kalau kita rasa macam pedas kita tak nak banyak, bolehlah kita kurangkan. Kalau kita rasa pedas kita nak lebih, tambahlah cili Kita guna cili padi, cili api, cili besar ataupun cili. Kali ni saya guna cili padi yang besar Okey. Cili padi ni mudah didapatilah Untuk warna jadi yang dia merah, kita guna cili padi yang warna merah. Okey. Okey, untuk resepi kali ni kan 160 cili. Cili yang kita naklah kita kena buang dia punya tangkai. Tangkai dia buang ni. Kita kalau ada yang kering-kering semua buang, dan biji dia tak apa. Bersihkan dia baru kita timbang. Okey. Lepas tu kita ada puri nenas Puri nenas kita adalah 1,200 gram, itu 1.2 kilo kg. Kita pilih nenas yang banyak-banyak jus ni, lagi elok lain manis. Lepas tu kita buang dia punya mata-mata ni kita buang semua. Yang hitam-hitam tu kita tak nak, sebab nanti kalau kita buat sos, bila kita blend nampak dia hitam-hitam Okey. Air, okey. Sekarang ni kita potong dulu nenas ni. Tidak tahu potong nenas masuk dalam ni Okey, air. Air kita guna sebanyak 1,260 liter air. Lepas tu gula kasar biasa. Gula sebanyak 1,120 sekilo 120 gram. Okey kita gula. Okey, sebelum tu lupa saya nak maklum di sini. Minta semua daftar diri dulu di link yang kita sediakan dalam chat Okey, daftar dululah. Sebab kita nak tengok kehadiran kali ini berapa ramai. Okey. Seterusnya adalah bawang putih Kita guna juga bawang putih. Bawang putih ni kita buang kulit dia dulu baru kita timbang Bawang putih sebanyak 40 gram. MCS ni adalah modified cornstarch yang kita beli dekat kedai chemical. Dia modified ni dia dah ubah suai, kanji yang telah diubah suai Okey. Kita guna juga xanthan gum. Xanthan gum ni untuk menstabilkan kita punya sos lah dan mengkilatkan xanthan kita, mengkilatkan sos kita. Kita guna asid citrik iaitu cuka makan kita Okey. Cuka kita ini kita nak dalam tu cuka ada 10% cuka kita beli kat pasar dekat kedai chemical tu yang ibu cuka tu. Okey. Ambil 100 gram ibu cuka, masuk 900 gram air bersih. Jadi dia jadi 100% lah. Kita timbang, kita ambil 24 gram kita punya asid ni Faham tak? Kalau dia tulis itu 10% lah. Kalau dia tulis 20%, ambilkan dia, jadikan dia 200 tambah air 800 macam tu. Ada yang tak faham tak? Asetik 10% ni. Cuba respon sikit, ada yang tak faham ke? Faham Cikgu. Ya saya. Asid ni dia ada yang sudah jual yang siap dah. Oh tak ada. Kita kena, kalau kita beli cuka makan yang siap, dalam tu dia tidak 10% Kadang-kadang dia ada 7%, 6%. Kita tak nak yang tu. Kita kena buat sendiri 10% Macam mana dah pengiraan dia? Pengiraan dia macam ni. Kita beli katakanlah ibu cuka tu sebotol. Sabar. Sebotol tu kita ada 1 liter. Okey Kita ambil sukat dia 100 ml cuka.
Masukkan 900 ml air bersih. Jadikan dia 1000 kan? 1000 kita ambil lah ml untuk kita guna ni. Dalam tu ada 10% cuka. Faham tak? Faham. Itu jadi 10. Kalau resepi dia awak ambil lah 200 cuka, 800 air bersih. Jadi dalam tu ada 20% cuka. Ikut formula dia tulis kalau sos ni. Sos ni dia macam tu Kecuali sos manis. Sos manis kita guna asid okey. Okey, dah faham yang tu, kita guna juga sodium benzoid. Sodium benzoid ni mesti untuk tahan kita punya tahanan sos kita Asid benzoid kita ni ataupun natural benzoid kita boleh guna semua Pergi kat kedai kalau tak ada sodium benzoid boleh natrium benzoid apa semua benzoid tu okeylah untuk pengawet semua Okey, dan garam. Okey, garam biasalah kita guna garam yang kita beli kat kedai itulah. Kalau nak guna garam laut pun boleh, garam gunung pun boleh Semua garam lah boleh Sebanyak 78 gram. Okey. Sebelum tu bila kita dah buat macam ni, kita ambil gula kita ni kita campur dengan xanthan dulu. Xanthan gum tu kena campur dengan gula Xanthan gum yang sikit yang warna dia putih Warna kuning sikit. Okey. Kalau kita buat macam ni kita kena tulis sikit sebab kita tak tahu xanthan ke ataupun sodium tertukar Okey. Yang kuning-kuning sikit okey ni. Xanthan kita campur dengan gula, lepas tu kita kena gaul dulu. Campur dengan gula tu Sebab dia tekan larut kalau kita guna dengan air. Gaul dulu. Okey. Lepas tu kita punya MCF kita kena campur dengan air yang kita telah sukat lah. Campur dengan air. Kita sediakan dulu bahan-bahan. Lepas tu sekejap je kita buat ni. Sodium benzoid. Ya saya. Boleh ulang semula MCS tu nama penuh dia. Kalau you tengok dalam Google tu, modified tu ubah suai kanji makanan. Tak dengar cikgu ulang semula. MCS modified ikut orang putih sikit. Lepas tu C tu corn. Corn tu jagung. Tepung jagung lah. Modified tepung jagung. Yang modified tu ubah suai. Tepung jagung yang telah ubah suai untuk jadikan sesuai bagi makanan sos ni. Kalau kita nak buat kuih-kuih yang biasa, jagung yang biasa tu lah. Yang kita beli tepung jagung dia tulis tu. Ini dia telah dimodified. Nak tahu modified macam mana, nak terangkanlah macam mana dimodified tu. Dia guna saintifik dia lah. Saya pun tak tahu Okey. Faham tak? Okey, faham. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama. Okey, lepas tu sodium benzoid ni kena campur dengan air yang kita suka juga. Kita campur dengan air. Lepas tu kita kacau. Yang ni pun kena kacau. Okey, untuk nenas kita yang telah dipotong, tambah air sikit baru kita blend dia Kalau kita tak tambah air dia punya ni. Sebab ni kita nak cili pula dengan tu. Sekejap saya blend. Guna high. Okey. Kita masuk ke dalam periuk kita. Masukkan dalam periuk. Cantik warna dia. Lepas tu ambil cili dengan bawang putih, kita masuk blend lagi sekali. Cili kita ni kita blend gunakan blender yang heavy duty supaya biji-biji dia semua hancur. Pakai heavy high punya.
Sikit lagi, sikit lagi. Sikit lagi. Sikit lagi. Saya nak betul-betul dia punya biji dia hancur. Betul-betul biji dia hancur. Okey, boleh. Okey, bila dah hancur macam tu kita nampak kat sini lah biji-biji dia yang putih-putih tu dah tak ada Okey. Okey, tengok campur sini. Mudah ya sos ni, awak boleh buat lah Lagipun banyak bahan-bahan kita menas, betik yang lambatkan tu kita boleh beli Untuk nenas tu kita tak perlu beli MD24 apa semua-semua. Beli yang biasa-biasa pun boleh Kita letak atas api. Panaskan dia dulu. Okey. Api dah keluar. Okey. Gunakan api yang sederhana Jangan guna api yang kuat sangat nanti dia hangit Okey, bila dia dah sampai gitu masukkan kita punya gula, garam. Yang ni okey masukkan. Kejap lagi. Ini satu adunan ni kita dapat 14 botol. Botol yang saiz macam ni. 14 botol. Kalau kita nak guna yang botol yang kecil-kecil tu, pun boleh juga ikut saiz yang nak jual lah. Packing dalam beg pun boleh. Packing yang tu pun boleh. Ini banyak nenas daripada cili ni Ini adalah sos pedas nenas. Kalau yang sos cili nenas tu dia banyak cili daripada nenas lah. Yang ni sos pedas nenas Dia sos ni kita boleh buat pencicah lah. Pencicah untuk buah-buahan, untuk ikan ke, untuk makanan lauk ke semua boleh Rasanya sedap sangat. Boleh cuba Bila dah dia dah 40 darjah lah lebih kurang gitu, darjah Celsius, boleh tambahkan gula dengan garam dengan ni Yang ni ngelas sekali. Boleh tak fokuskan dalam ni? Cameraman, fokus dalam kita punya ni. Boleh nanti kita tengok macam mana dah mendidih macam mana Senang je buat sos ni. Semua boleh buat Kat rumah pun boleh buat. Kita tengok dah macam mana dalam periuk dia jadi. Okey, dah 40 darjah. Okey. Kita tambahkan ni kita punya gula Okey. Okey, tambah gula. Okey, kita kacau lagi. Tambah MCS kita yang telah campur dengan air yang kita telah sukat tadi Okey. Dan kita tambah garam. Okey, untuk yang sodium benzoat dengan asid sitrik, sekarang kita buat last sekali. Okey, dah nampak kilat dia punya tu Zenthal tu dia tujuan dia untuk menggilatkan lagi kita punya sos. Air tak habiskan lagi. Kita habiskan air. Okey. Tunggu sampai dia mendidih tahap sampai 90%, 90 darjah Celsius. 90 darjah tu dia dah jadi tahap mendidih lah kan. Lepas tu kita masukkan dia punya ni. Biar dia didih lama sikit. Kalau rasa macam kat rumah kita tak suka bau-bau cili sangat kan. Kadang-kadang kita buat tu cili kita tu kita boleh gebus sekejap. Dia tak ada mau cili tu dihilang. Ni saya tak tahu saya suka bau-bau cili tu sebab kita nak nenah pedas. Sebab nenah pedas ni bau cili dia lagi sedap lah. Sampai dia mendidih baru masukkan sodium benzoat dan asid sitrik, tutup terus api. Biar dia mendidih dulu.
Sekejap lagi mendidih dulu. Mudah sangat untuk buat sos Tengok saya hari ni tak kelam kabut. Sekejap je buat. Ada apa-apa nak tanya? Itulah risau saya. Kejap je kursus hari ni. Ada apa-apa nak tanya? Boleh tanya. Ya? 4 orang. Ya Ada yang dari luar pada Kelantan ada Ada dari Sabah Sarawak ke, Johor Bahru ke? Perlis. Okey, alhamdulillah. Dari Selangor ada kawan kita? Negeri Sembilan atau sebagainya lah. Tunggu sos kita mendidih dulu baru kita masukkan sodium benzoat dengan asid sitrik kita. Ya, ada soalan? Cikgu. Ya, kejap. Nanti saya jawab yang soalan yang cek dulu. Tahanan sos ni selama 2 tahun. Kalau kita masuk sodium benzoat lah dalam botol. Tapi pastikan kita guna SOP yang betul lah. Kita guna kebersihan, kita nak buat makanan tu kena tutup mulut macam ni, bukan macam saya dah terbuka ni. Tangan kena pakai sarung tangan. Kita punya bengkel kita bersih, jauh daripada apa debu-debu, kena ada dawai apa semua. Itu tahan lama lah. Itu lagi lama lah tahan ni. Ya, nak tanya apa tadi? Buah apa lagi boleh buat sos ni? Buah yang boleh buat sos. Nenas, kita boleh buat betik, kita boleh buat mangga, cempedak, pisang, boleh semua boleh. Tapi resepi dia berbeza-beza. Oh, berbeza. Dia tak boleh nak masukkan ikut sukatan dia. Sebabnya kalau nenas ni kita bubuh air sebanyak ni, kalau betik, sekarang kita ada sos lagi satu, betik pedas pula. Okey. Okay. Dan satu lagi kita akan ada sos cempedak, kita buat cempedak manis. Sos manis cempedak pula. Okey. Kalau nak buat sos lebih-lebih tu Google lah, ada dalam Google selalunya. Kita tunggu dia mendidih dulu baru masukkan ni. Ni dapur ni dia lambat sikit lah sebab dapur portable. Kalau kat rumah tu dapur yang kuat sikit dia cepat mendidihnya. Biasa sos ni kita makan dengan buah-buah pun boleh. Makan dengan pencicah jadi ikan bakar, ayam bakar pun boleh. Buat dalam masakan pun boleh. Semua boleh. Tapi dia sesuai untuk cicah-cicah ni. Sedap sangat. Semalam kita dah cuba. Kita dah cicah lah dengan buah. Semalam kita dah cuba semalam. Cantik jua pun, sangat cantik dan sangat sedap. Okey, dah uap dah, dia dah mendidih dia. Kalau nak rasa dia tahan lama sikit, didihkan dia lama sikit pun tak apa. Sebab lepas ni kita, ya saya. Botol tu kena botol kaca ke plastik? Okey, kalau nak botolkan botol kaca, botol waktu panas. Kalau dah botol plastik dalam suhu 60 darjah Celsius. Jangan panas, nanti botol awak tu jadi lembik, kecut. 60 darjah ke bawah boleh botolkan dengan botol plastik. Ini kena botol panas-panas lah. Sebelum nak botolkan, botol awak ni kena rebus dengan air dulu, rebus dengan air panas dulu. Masukkan air dalam ni, rebus dalam 5 minit, baru tongkengkan macam ni, besok kau guna. Alam dia tu kita nak nyahkan kuman dia. Baru tahan lama lah. Ni saya dah ambil yang kita sejak semalam, letak ni guna. Dengan tutup-tutup sekali pun kita dah rebus dia. Make sure dalam ni jangan sentuh lah. Jadi berkulat. Sekejap lagi dah nak mendidih. Tunggu dia mendidih sekejap. Kalau saya didih awal, cepat pula kursus kita habis hari ni. Boleh tanya. Sebelum tu boleh tanyalah apa-apa nak tanya yang muskil. Sebelum kita berpindah pada resepi yang lain. Kalau rasa nak buat buah-buahan lain tu, cuba dulu. Kalau rasa nak juga ada resepi dengan saya, insya-Allah saya boleh bagilah resepi yang sos-sos lain lah, yang sos-sos buah. Saya rasa dekat Malaysia ni banyak buah-buah. Rambutan pun boleh buat. Kan kita punya dekat Malaysia ni banyak buah rambutan yang selalunya orang tak makan tu. Rambutan yang biji besar apa semua tu kan. Itu boleh buat. Manggis boleh buat.
Cuba dokong tu saya tak cuba lagi lah. Yang ni rasa boleh. Boleh cuba insya-Allah. Buah-buah Malaysia ni banyak sangat buah. Dia dah nak mendidih Dia tak boleh fokus dekat kamera. Tak boleh Kita nak tengok nak mendidih ni macam mana tahap dia ni. Nanti kita tunjukkan. Dah. Nanti sekejap lagi dia nak mendidih Dia dah sos kita dah kilat apa semua dah cantik Biji-biji dia pun kita dah blend semua tak nampak Kalau katakan awak nak guna cili kering, rebuh dulu cili kering tu. Timbang, basuh semua, rebuh dulu, buang air dia, buang dia punya kotoran dalam-dalam tu semua baru tahan lama sos. Kadang-kadang cili kering ni dalam dia tu ada macam kulat-kulat lagi kan. Itu untuk ketahanan kita punya sos lah. Sekejap lagi dia mendidih Okay, ada sebarang pertanyaan lagi? Ada yang peminat-peminat sos tu yang dah buat sos kat rumah yang ada kilang, yang ada tu. Bolehlah cuba sos buah-buahan tempatan pula Perbagaikan kita punya sos. Kalau kiranya buat beli buluh apa semua tu, masukkan pewarna hijau, lagi cantik sos. Rasa dia sedap beli buluh sebenarnya. Yang ni sebab warna menenas campur cili, jadi warna dia macam ni lah. Sekejap lagi dah nak mendidih dah. Api dia portable ni memang macam ni. Dia tak kuat. dah habis dah ni. Kalau ada buah-buah yang tu sikit. Kadang-kadang ada buah-buah yang dia berkumpul lagi dia tak hancur tu. Buah-buah yang tak hancur tu kenyek-kenyek sikit. Bau nenas dia bau nenas dia, pedas dia pun serata Kalau rasa cili api yang kecil tu pun ikutlah kepedasan mana yang nak. Kalau rasa nak pedas sangat, bawa cili api yang kecil tu lagi pedas lah. Okey, ada apa-apa pertanyaan lagi? Mudah sangat buat sos ni kan. Kadang-kadang kita beli sebotol ni berapa? RM3.80 kan satu. RM4. Kalau kita buat dapat satu ni, dapat 14 botol. So 14 botol kalilah dengan RM4. Berapa botol, berapa ringgit kita dapat? Modalnya hanya nenas, cili dan bahan kimia tu sikit sangat. Gula, itu satu lagi lah gula modal dia. Itu je. Okey, dah nak mendidih ni. Sekejap lagi. RM4 Kalau 4 kali 14 berapa? RM56 dengan modal satu. Semua 14 botol lah. Memang kita buat semalam ngam-ngam 14 botol Ada nak tanya? Silakan, kalau tak nak bercakap, tulis je dalam chat tu. Tanya Cik Zul. Cik Zul, botol ni berapa ml? Botol berapa ml? Tengok warna. ml. 300 ml. Botol ni. Botol 300 ml. Sebab kita sos buah-buahan tempatan ni memang belum keluar lagi kan. So bolehlah untuk orang yang suka buat sos tu, yang memang dah jadikan kita punya pendapatan sos, boleh tambah sos buah-buahan tempatan ni. Warna dia dah kilat cantik. Dah pekat. Tunggu mendidih saja sikit lagi. Sikit lagi nak mendidih. Sebab sebelum tu, kalau rasa botol tu tak perlu susun. Kalau kita dah ada kat kilang kita tu, kita just kerja kita susunkan je lah. Kalau tak, kita susunglah dulu sebelum ni mendidih kan. Ini kita dah ready awal-awal lah untuk kursus pada hari ni. Kalau nak tahu pencapaian 90 darjah Celsius tu, tahap mendidih lah 90 ni. Dia dah keluar wap, dia dah mendidih. Baru kita puas hatilah sos kita tu betul-betul masak. Kalau tak masak kadang bau dia macam cili tak masak gitu bau.
Okey, dah nak mendidih hampir nak mendidih. Okey, dah keluar uap tu. Okey. Okey, dah mendidih. Tu rasak-rasak dah mendidih. Masukkan kita punya cuka, cuka. Lepas tu masukkan kita punya sodium benzoat yang kita campur dengan air. Tutup terus api. Okey, kacau. Siaplah. Okey, tutup api, kacau rata-rata. Macam lagi. Okey. Cikgu nak tanya. Ya, saya. Sodium dengan cuka tu tak boleh lama ke? Tak boleh lama ke? Masak dia tu. Tak boleh masuk. Ini cara botolkan Kita masukkan tu ada tertinggal dia punya bubble-bubble dalam. Tak gini. Yang kat bawah. Alamak. Okey supaya bubble Assalamualaikum. Dengar tak suara saya? Tak dengar cikgu. Putus cikgu. Hello? Dengar Kat sini dah dengar dah suara? Sana dengar tak? Dengar. Tak dengar tu dia tenggelam lah tu. Okey, tadi saya cakap macam ni. Untuk botolkan kita punya ni, saya kena tunduk gini lah suara saya tengah sini. Senggengkan botol kita macam ni. Supaya bila kita masukkan kita punya sos ini, dia tolak angin yang kat dalam botol ni, dia keluar balik ke atas. Kalau kita masuk macam ni, angin tu terperangkap kat dalam. Macam ni. Dia tolak yang kat bawah ni. Naik atas keluar ikut sebelah tu. Okey. Barulah tak ada bubble-bubble yang kat dalam terus. Cantik sangat. Kalau awak tak guna macam cara macam tu, dia ada tertinggal bubble dalam, tak tahan lama sos awak. Kita guna secara manual kan macam ni lah. Kalau kilan tu dia dah ready lah Okay. Dah ready dia punya tu Panas ni sebenarnya. Saya tahan panas Tahan panas pun tak boleh tahan sangat lah. Tekan sikit pusing. Ya saya? Kalau panas tu dah boleh tutup Ya boleh. Bila dah tutup, letakkan dekat paip air yang air terbuka tu, besinnya penuh dengan air, masukkan dia, buka air terus. Biar dia tenggelam dalam air. Kalau kita nak tahu dia bocor ke, dia macam tak masuk tu, dia akan keluar bubble-bubble tu, itu bocor. Yang macam ni, kalau letak kat bawah air buka paip air, masuk dalam besin, ni saya tak ada nak tunjuk sini. Dia tenggelam semua, dia akan sejuk dengan air tu. Dalam ni dia akan jadi padap dan dia tekan balik, tahan lama lah sampai 2 tahun. Macam ni kita tak tunjuk setakat ni je lah, air yang kita tutup kita tak tunjuk Masuk dalam besin yang dah air, buka air pahit, biar dia keluar air mengalir, suhu dia pun dah turun semua, dalam tu tekanan air dalam, akan tekan dalam botol, tahan lama, dia akan padap dalam tu. Cantik sangat color dia kan? Dah lah buat sekejap. Lepas tu cantik lagi.
Semua dapat dah. Boleh niaga InsyaAllah boleh niaga. Rasa dia sedap sangat ni. $14 botol lah, Pak. Cikgu, tadi tak dengar cikgu. Kalau cuka dengan sodium tu lama macam mana? Kalau kita masukkan dia awal, dia akan masak dengan tu, dia akan beruap, dia akan hilang dia punya kekuatan dia tu. So kita bubuh lah sekali. Lepas tu bila dah bubuh terus tutup api. Dia tak akan beruap lagi dan benda tu akan berfungsi sebagaimana dia punya tindakan lah. Kalau rasa cuka dia, rasa cuka lah sikit, kita nak masam sikit. Kalau sodium benzoat tu dia boleh tahan untuk ni lah, untuk anti kulak, pengawet untuk selama 2 tahun lah. Kalau kita letak awal, dia beruap, dia keluar dengan uap tadi, dia akan hilang dia punya tu. Tu yang saya bubuh lah sekali. Oh, okey. Okay. Faham Okey. Okay, beres. Kalau rasa nak banyak, gandakan dia Ni kesepi saya ni untuk seperiuk yang ni lah Kalau nak susah nak buat periuk besar, gandakan dah dia dah ikut kapasiti Lagi cepatlah kita buat kalau dah banyak Saya nak tunjuk ni, saya cukup untuk setakat ni lah. Ingat lepas pada tutup botol, masukkan dalam besen yang penuh dengan air, buka air pahit mengalir supaya dia sejuk dengan air tu Jika dia ada tembus kat mana-mana, dia akan keluar bubble, yang tu kita asingkan kat tepi. Kita asingkan kat tepi maknanya yang tu dia ada ruang, dia akan mendatangkan kulat. Kalau kita jual yang tu pun tak boleh, tak elok Dalam dah 2-3 bulan dia dah jadi kulat kat tepi tu. Nanti customer kita reject Nanti kita punya syarikat pun itulah rasa macam kita keluar bahan tak tahan lama kan. Padahal kita ikut dah cara dia, cuma kadang-kadang dia punya ni tak kedap sangat, dia punya tutup ni. Mak Mufad. Sorry. sorry Okay. Cantik Okey, kita dapat 14 botol kan? 12 botol, sorry. 12. Okey, 12 botol 12 Okey, dapat 12 botol. Okey, 12 botol Okey, sorry. Dapat 12 botol hari ini. Okey? Faham semua? Ada soalan lagi? Ya, soalan ni. Okey, seeloknya lah kalau kita nak tahan lama, kat rumah tu kita pergi dalam peti. Kalau kat luar pun boleh juga. Tapi pastikan habis dalam masa seminggu lah. Kalau tak habis dalam masa seminggu, dah jadi sebulan, memang dah nak jadi kulat lah. Selalunya memang macam tu. Kalau kita harapkan dia tahan lama pun tak elok juga untuk kesihatan. Bahan pengawet dalam tu kena banyak. So ikut kadar yang disyurkan. Kalau kita letak bahan pengawet kita banyak, bila pengguna datang cek balik, salah juga kita di sisi tu. Kena tu Jadi sesuai untuk bila dah dibuka, simpan tempat yang sesuai lah untuk makan seterusnya Jangan nak salahkan kepada peniaga lah Macam tu jadi adat je lah Kita tahan macam ni pun elok dah ni. Bahan ni selama 2 tahun kita jual ni pun elok dah. Okey Okey, ada soalan lagi? Makan dengan tadilah macam sos buah-buahan, macam makan dengan buah-buahan, kepuk leko, kepuk, cicah ayam bakar, daging bakar, semua boleh. Ni lagi sedap lah sebab dia buah dia tu terasa, buah nanah dia tu terasa sangat. Okey? Okey, ada soalan lagi? Tak ada soalan saya rasa pun benda ni mudah sangat, boleh dibuat kalau dah tak ada soalan, kita pindahkan kepada sos seterusnya adalah sos manis cempedak kita nak buat. Okey. Kita berehat 5 minit untuk saya prepare bahan-bahannya dulu Okey, jumpa lagi sekejap lagi.
Ada orang tanya lagi ke? Boleh Okey, boleh mula. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengar suara saya? Dengar. 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 Okey, alhamdulillah. Okey. Untuk resepi kita yang kedua adalah sos manis cempedak Okey. Sos manis cempedak ni kita kena sekolah kena ada cempedak kan. Sekarang ni musim cempedak, so cempedak dapat banyak tapi harga cempedak kan mahal kan. Tapi nak macam mana? Kita nak ajar juga cempedak hari ni Kalau kita ni kita boleh tukarkan untuk cempedak ni kita gunakan isi cempedak. Biji cempedak tu kita ambil kulit-kulit dekat biji dia tu kita buang juga Cempedak pun dah tak ada dah sekarang ni Okey. Yang ni kita dah blend separuh lah. Ni semalam saya nak cubalah blend macam mana, rupanya sekejap je blend Ni puri dua lah untuk dua Okey. Kita gunakan gula pasir. Lepas tu kita ada MCF kita dah campur dengan air MCF kita. Kita campur dengan air, kacau dulu. Kacau balik MCF kita. Lepas tu kita ada xanthan gum kita. Okey. Xanthan gum tu untuk menstabilkan dan untuk mengkilatkan kita punya sos Lepas tu ada asid citrik. Asid citrik ni dia dalam bentuk yang debu lah saya cakap ni, yang macam gula je. Kita tak guna cuka makan kita guna asid citrik. Macam ni, macam gula. Dia punya bau dia masam sikit Okey. Okey. Lepas tu kita ada mentega kita guna margarine. Margarine kita ni kita gunalah margarine yang cap apa-apalah Tak perlulah guna butter, guna margarine je jadi. Planta ke, daisy ke, cap pelangi ke, apa-apa boleh semua Tujuan dia mengkilatkan lagi kita punya sos Sos manis cempedak ni kita gunakan untuk makan roti, letak takik, aiskrim, letak mana dah roti puri di apa tu yang kita cecah macam puluk apa semua tu itu pun boleh macam pengak-pengak gitu Okey, sodium benzoate kita guna juga untuk tahan lama dan garam okey, semua ada dan kena air lah. Air ni untuk satu adonan saya dah guna untuk blend ni lah sikit dengan pancuh ni. So kita ada dua adonan lah air. Kita campur sebenarnya resepi ni satu adonan saya jadikan dia dua. Okey, untuk seterusnya ada soalan? Xanthan gum tu apa? Xanthan gum lah. Dia fungsi dia untuk menstabilkan punya sos ni. Kalau selalunya sos kita kalau kita tak stabil dia jadi jatuh bawah, penat bawah, atas jernih, bawah ada pekat. Kita nak dia punya stabil dia jadi macam pekat keseluruhan selama duduk dalam botol tu. Okey. Oh lain. CMC tu dia untuk pekatkan kita punya sos. Sepekat dan untuk betul juga dia pun macam kilatkan juga kan. MC. Tapi kali ni kita guna resepi ni xanthan gum kita guna. Macam buat kodia tu. Kodia pun kita guna xanthan gum gitu CMC pun begitu juga kilat juga. Tak apalah. Tapi saya ni xanthan gum hari ni okey. Lepas tu kita blend dulu kita punya ni. Make sure kita punya blender kita cuci bersih. Tadi kita dah guna untuk yang cili, yang ni manis. Kalau tak cuci bersih, jadi cempedak manis pedas dulu. Susah nak cakap Okey, masuk dalam ni. Ambil sudu, jatuh. Okey, masukkan tu. Yang ni kita dah blend separuh, kita masuk dalam periuk. Bau cempedak dia dah mengharungi studio kita lah pagi ni. Sedap sangat bau cempedak lebih kurang kaya lah, tapi dia lebih cantik daripada kaya, dia mudah, lebih cair. Dan dia macam kita nak makan dengan aiskrim ke dengan kek ke mudah dia dituang gitu. Masukkan air sikit. Tu blend. Sikit separuh. Lagi. Okey dah. Blend sampai dia hancur. Boleh? Sos ni sedap Sapu di roti pagi-pagi pun boleh.
Dia hancur. Lagi. Lagi sikit lagi. Lagi sikit. Okey, boleh. Okey, boleh. Okey. Kita masukkan dalam ni. Boleh. Tapi dia punya tu cair sikit. Cempedak kan dia pekat. Nangka tu dia macam berair sikit lah. Boleh ganti. Campur pun boleh cempedak nangka jadi. Masuk air dalam. Okey, seperti biasa, zenteng gam ni kita campur dengan gula. Semua. Campur dengan gula. Masukkan gula separuh lah. Ini pun boleh, nak campur dalam ni pun boleh. Macam ni. Zenteng gam ni dia tak hancur kalau bersendiri. Dia kena dengan gula baru dia hancur. Masuk dalam ni balik. Asid sitrik ni tak apa kita bubuh sendirian, cuma sodium benzoat kita campur dengan air yang kita suka tadi. Sodium ni tak boleh, nanti kita masuk dalam tu dia berketul-ketul. Okay, panaskan api. Boleh. Nyala dah lah. Okey. Okey, kita panaskan dia bila dah macam tadi juga. Cuma dalam resepi tu dia kita mendidih dulu tapi sebenarnya tak perlu mendidih pun Masuk je terus pun tak apa Cuma yang akhir sekali asid sitrik dengan sodium benzoat ni lah kena akhir sekali Takut dia beruap. Yang lain tu boleh masuk terus Dan mentega lah sekali. Mentega tak boleh, nak kilatkan dia lah sekali. Nak lagikan dia punya shining dia tu Ni air dia ada lagi sikit. Campurkan air semua. Okey. Ada tu nangkep tu. Okey. Sampai dia dah naik 40%, 50%, masukkan gula dengan ni. Dengan garam, dengan gula yang kita campur xanthan tadi Tunggu sampai dia jadi 40-50, kita boleh dah campur ni Sekejap lagi dia beruap. Yang ni sedap kita boleh letak, selalunya kita susah nak cari. Kita kena cari perisa cempedak untuk buat kek cempedak, untuk buat apa-apa cempedak. Sekarang ni kita dah ada sos cempedak. So kita guna je untuk tu Sapu di roti pun boleh, makan dengan aiskrim boleh, dengan roti puri, dengan apa yang macam bihu tu, serabai. Tu pun boleh cecah. Macam apa tu? Roti apa? Yang ada kuah tu. Serabai pun boleh. Roti satu lagi yang apam. Kan kita kan apam kosong tu original tu. Kita cecah je dengan ni, sos ni. Sos cempedak, sos rambutan. Kita boleh buat sos manis ni macam tadilah, betik pun boleh. Nenah boleh buat, rambutan boleh, cempedak boleh, mangga pun boleh buat sos manis ni Kita ada dah resepi-resepi dia tu Cuma kadar-kadar dia je yang berbeza. Buah dia pekat sangat terasalah buah dia Okey. Bila dah sampai 50 darjah kita masukkan ni Dah rasa macam panas ni, boleh Warna dia kuning lah dah cempedak kita warna kuning Kemasan. Kalau kita nak jual untuk menarikkan perhatian lagi, bolehlah kita masukkan pewarna sikit supaya dia jadi warna-warna keemasan gitu. Kalau cempedak kita ni kadang-kadang dia ada cempedak yang warna biar keemasan, ada yang kuning Untuk menarik perhatian bolehlah masukkan pewarna sikit
Okey, tunggu dia sekejap lagi. Kita masukkan gula. Kalau dalam resepi tu tunggu mendidih tak perlu sebenarnya. Kalau nak ikut resepi pun boleh. Tak nak pun tapi sampai tahap 50 sampai tu baru boleh masuk baru masuk gula. Dia cepat larut lah Dia bila dah air dah panas sikit Okey dah panas. Panas Sikit lagi. Ni dapur portable ni memang dia lambat sikit panasnya. Api dia kecil Kita guna dapur yang selalu kita guna masak tu dia cepat sikitlah. Cikgu nak tanya. Ya saya. Kalau sos cili tu kena masuk juga ke zentum gam tu? Masuk sos cili. Tak dia guna CMC. Sos cili tak ada. Sos cili yang kita buat selalu tu kan CMC lah. Yang ini dia jadi macam berlapis juga tu macam mana tu? Itu sebab CMC lah agaknya dah jadi berlapis tu orang tukar ke zentum gam. Sekarang saya guna zentum gam lah sekarang resepi terbaru ni. Dia menstabilkan kita punya tu. Dia takkan jadi mendak bawah lah kan. Kita guna zentum gam. Kalau guna zentum gam CMC tak payah guna lah. Guna juga. Tak payah. Okay, tapi kadar dia kena pastilah. Jangan ikut yang CMC pula. CMC tu kan banyak kita punya kan. Kadar dia kena pastikan dulu. Saya tak berani nak cakap lah kadar dia tu. Okey. Masa. Okay, kita masukkan gula Sekarang ni dah panas dah. Masukkan gula. Gula yang banyak tu. Kita masuk ke gula yang kita campur dengan zentum gam tadi. Garam masuk sekali. Dan kita punya MCS lah yang kita bancuh dengan air Macam tu sikit. Mendak kat bawah. Okey. Yang ni kita letak last sekali margarine yang last sekali kita letak. Margarine tu untuk sedapkan lagi rasa lemak lah. Dan kilatkan lagi kita punya ni. Kalau kita guna yang tadi yang pedas tu dia guna cuka yang 10% kan. Ni kita guna yang asid sitrik yang kita punya ni yang macam gula halus ni. Dia macam tu Dia pemasam juga ni. Kita guna yang tu supaya agaknya dia tak nak bagi yang macam kan, tak nak bagi rasa cuka. Tunggu dia mendidih, masukkan ni. Mendidih betul sampai kita botolkan. Ini banyak sikit dapat ni. Okey, kat sini saya nak recommend lah kalau rasa nak jual tu pakai botol yang ni besar sikit. Yang botol yang boleh orang nak guna yang picit tu. Picit atas kek, atas roti, atas aiskrim. Bentuk gini Tapi dia besar sikit lah. Berapa ml. Ini saya nak tunjuk je lah. Sebabnya kalau nak botolkan gini, nak letak roti tu rasa macam tak sesuai. Atas kek apa semua kan. Kalau jual macam ni, dia boleh terus letak atas ABC ke apa semua tu. Tapi yang besar lah sikit. Yang ni kita tunjukkan botol yang kecil lah. Yang ni ada mucur macam ni. Dia keluar cantik Boleh harga dia tu boleh kira dengan packaging lah. Packaging ni tak tahulah sebotol berapa ringgit. Yang besar lah, yang ni yang kecil ni berapa ni? RM1 Kalau yang besar tu mungkin besar lagi Ni pun mahal juga ni. Ni botol sekarang ni dah RM1.6 satu Sama biasa RM1.6 sen saya rasa ni satu ni botol. Semua dah kena kira kan costing semua. Kalau tak kira kita nak jual esok payahlah tak pula modal lah. Kena buat pengiraan dulu Macam biasalah kalau kita buat pengiraan tu kita mesti letak 70% atau ke atas dia punya kos tak langsung Kalau tak letak kos tak langsung kita tak tahu titik pula modal kita.
Okey Itu kena kursus lagi satu kali tu perkiraan kos. Saya pun tak boleh nak ajar sini tak cukup tu masa lah kan. Kena kira. Kadang dalam kos tak langsung tu termasuk bil air, bil api, kos tenaga kerja kita, sewa bangunan, packaging, pekerja. Kalau kita terlepas pandai yang tu, kita kerja sia-sia je. Kena kira baru kita bagi dengan produk kita dapat beberapa botol, dapatlah titik pulang modal. Jual lebih daripada titik pulang modal baru dapat untung bersih. Kalau orang Melayu kita ni lupa akan costing. Dia jual ikut rasa macam padan-padan lah. Kalau jual mahal orang tak beli. Tapi tak boleh sebenarnya. Kena kira Tenaga kerja kita pun kena kira Walaupun kerja pun kena kira juga. Ada soalan tak sebelum kita tunggu sos kita mendidih? Kalau tak ada soalan maknanya faham lah ya kan? Okey, untuk makluman lah minggu depan kita ada kursus satu lagi last sekali untuk tahun ni, kursus aiskrim. Aiskrim buah-buahan. Nanti kita maklumlah buah apa yang kita nak jadikan dia aiskrim. Kita tak boleh cakap sini nanti tak surprise lah. Okay. Ya. Oh. Tak ikut costing. Ikut harga cempedak. Sekarang ni kita dapat harga cempedak murah, kita boleh jual murah. Kalau cempedak mahal, cempedak kan mahal. Apa kat luar cempedak sekilo? Puri dia pun dah sekilo, dah 30 lebih ke 40 lebih kan? Itu kalau kita dapat dalam 3 kilo yang biji. Kena kira. Saya kata kira kos dia. Dapat titik pulang modal. Bila dah titik pulang modal tu, terpulanglah pada awak nak jual berapa dengan harga. Suara putus-putus lagi? Putus-putus lagi? Putus-putus. Alamak, susahlah putus-putus. Sekejap saya betulkan dulu. Kena beli yang ni tadi. Beli yang kad ni. Tunggu cakap. Dengar tak? Tak dengar juga. Putus-putus juga cikgu. Putus deh. Okey, dengar tak? Saya kena cakap dengan awak tunduk macam ni lah. Aku dengar. Ada soalan? Cempedak dia mesti betul-betul masak. Yang macam ranun tu cakap tu. Yang berbau dia wangi tu. Itu sesuai. Kalau yang separuh masak tu, dia boleh makan segar lah. Digoreng, boleh buat kodok atau sebagainya lah. Kita ni nak buat yang ni, kita ambil yang penuh, yang betul-betul masak. Baru elok kita punya cempedak. Letak tak nangka. Oh. Filling untuk dia buat cheese tart boleh kalau nak buat cheese tart tu ada filling dia dalam tu, ada sos cempedak. Boleh. Nangka boleh. Betul lah buat kuih Untuk buat kuih ni selalunya kita bubuh filling dia, kalau tak nenas tu kita bubuh nenas tu kan. Ni kita bubuh cempedak lagi sedap rasanya. Okay, apa nak tanya sebelum dia nak mendidih ni? Dah nak mendidih, dah dekat dah nak mendidih ni. Ada nak tanya? Mudah sangat je sos ni kan. Lagipun sos ni sos manis. Sesuai untuk budak-budak sekali. Letak di roti untuk sarapan pagi. Letak cari sos je tu. Sekarang ni okey. Bau dia macam pengat-pengat tu, tapi kita tak bubuh pun santan Dia tahan lama lah pengat-pengat itu bau dia manis. Kita sekarang ni ke arah nak modify buah-buah tempatan kita. Banyak sangat buah-buah tempatan kita ni macam membazir kan. Jadi kalau tak makan, jadi bahagia tanah balik. So kita nak modify kan untuk makan, boleh makan 1 musim berbuah, 1 tahun boleh makan. Itulah hasrat kita ni. Kita boleh buat juga, tapi sos durian ni, nak makan durian segar ni,
Bolehlah cuba lagi sos durian, tapi sos tempoyak dah jadi dah, sos durian ni tak lagi Dia rasanya tak suka kan orang durian ni, macam pedak ni orang lama suka kan. Tapi terpulatlah kadang-kadang orang suka pun durian ni. Tunggu dia mendidih sekejap lagi dah naik wap dah tu, dah mendidih. Yang ni awak nak didihkan sama mana awak rasa buah awak tu tak masak lagi, awak boleh didih. Cuma kena selalu kacau, takut dia berkerak kat bawah. Kalau guna yang steamer tu tak apa. Tinggal pun tak apa, dia bawah tu dia ada air, alaskan minyak semua kan. Yang ni kita punya ni lah. Kalau nak buat, pastikan yang hitam-hitam tu buang semua dulu. Bersihkan elok-elok Yang ni saya punya ni ada lagi juga sikit-sikit nampak Supaya sos kita ni cantik. Elok orang nak buat kek pun jadi cantik. Masuk dalam air ABC ke bingsu ke semua, sedapnya. Ada ni. Yang tak hilang-hilang lagi ada sikit-sikit. Kita dah mendidih semua. Masukkan ni sodio benzoid, masukkan asid sitrik dan margarin, habis. Boleh botolkan. Kalau nak botolkan botol ni tunggu dia sampai 60 darjah Celsius baru botol. Kalau panas-panas dia akan kemik botol awak. Walaupun botol tahan panas pun tak sesuai Kena 60 darjah baru boleh. Dah nak mendidih dah. Dah naik wap dah, bau pun dah semerbak dah bau. Sedap bau dia. Semua cakap dah steady, sedap bau. Itulah minggu depan susu aiskrim Ramai nak masuk kan, tapi tak boleh rasa lah. Sehingga jilat-jilat gitu je lah. Tak boleh. Nanti kita tunjukkan cara makan aiskrim pun sekali. Bagi semua peserta rasa terliur nak buat. Yang ni pun sedap awak boleh cuba kat rumah. Mudah-mudah sangat Kalau rasa resepi ni banyak, bagikan 2. Separuh je dulu tengok macam mana Tunggu dia mendidih sikit lagi, dah naik wap dah semua. Tunggu mendidih sikit lagi. Kita botolkan dia Yang ni rasa boleh banyak lah sikit sebab dia makin banyak kan. Tak apa, lagi banyak dapat betul banyak. Lagipun cempedak mahal awak tak boleh jual, kena kira betul-betul Ada apa soalan? Tak ada soalan tu maknanya awak faham lah kan? 2 satu perkara saya nak cakap kalau awak tu tak ada soalan. Sama ada saya pandai mengajar atau awak yang pandai cerdik. Sekarang ni rasanya awak yang cerdik lah Saya ni biasa-biasa je lah. Ni dah nak mendidih, kita nak masukkan sekejap lagi. Tunggu dia gitu-gitu dulu. Dia dah merecik-recik tu, kita masukkan dulu. Dia dah jadi kilat. Bila dia dah nak mendidih, dia dah jadi nampak kilat Dia cantik Kalau rasa nak tambah pewarna pun boleh. Kalau nak warna asli pun dia warna kuning gitu je. Kalau nak tadi orangekan dia sikit pun boleh Rasa macam gini pun cantik jugalah. Tapi kalau nak masuk pewarna pun boleh lah. Okey, tunggu sekejap lagi. Dia dah tu dah belum lagi sikit lagi. Biar betul-betul tahan, kalau kita nak tahan lama ikut step dia Ikut biar dia mendidih betul-betul dulu. Kalau rasa cair lah resepi saya ni, awak boleh didihkan lama sikit Didih lama sikit, bila dah kepekatan awak nak masukkan semua-semua ni, tutup api terus jadi Kalau rasa sos saya ni macam cair kan nak pekatkan sikit, masak lagi lama lagi. Okey, tunggu sekejap lagi. Dah nak naik kuat dah. Okey, nak mendidih. Okey, dah mula dah. Maknanya mendidih tu tahap 90 darjah ke atas lah tahap didih dia 100 tu tahap wap dah, 90 je sebenarnya tahap didih. 100 tu dia dah jadi wap
Untuk jual, pastikan dia betul-betul awak ambil dia punya apa ni, isi tu jangan ada yang warna hitam-hitam. Kulit dia apa-apa, kepala dia apa tu, buang semua dulu Bersihkan dia dulu, baru jadi sos awak ni cantik Kalau nampak hitam-hitam tu, jadi maknanya sos kita tak tahan lama dengan tak berkualiti lah Okey, dah mendidih okey dah. Dah mendidih Okey, dah mendidih. Kita masukkan dulu asid sitrik kita. Kacau. Asid sitrik. Masukkan margarin dah. Margarin pun tak apa masuk. Sodium betul tutup. Margarin tu untuk lemakkan lagi kita punya ni dengan silatkan dia dulu. Kacau balik margarin tu. Biar sampai rata. Okey, cantik Hancurkan dia dulu. Dah Okey dah. Masukkan kita punya sodium benzoate Tutup api terus. Okey. Kacau biar rata. Okey, siaplah kita punya sos kita Sos manis cempedak Kalau nak berubah warna boleh berubah macam ni Kalau nak kuningkan lagi lah dia Kacau lagi. Supaya dia rata semua. Boleh dekatkan kamera Boleh masih kacau. Okey, kacau sampai lah dia tu. Rata margarin dia tu kadang-kadang ada yang tu lagi. Okey, rata dah tu. Okey, cantik nampak? Cantik Cair dia macam tu. Saya ni ada juga yang tak bersih sangat-sangat tu, ada hitam-hitam Kalau awak punya buat lagi nak jual buat cantik-cantik Buang dia punya kulit-kulit tu semua. Okey, dah cantik, boleh botolkan. Boleh tidak macam ni. Tak boleh. Panas. Okey. Dekat sikit. Okey dah. Okey, kita botolkan macam saya ajar tadi Sengitkan dia punya botol, masuk je dia botol. Okey, masuk je tuang ke tepi tu. Biar dia naik atas. Dia tolak, angin dia tolak ke atas tu, semua udara-udara dalam botol tu keluar balik. Okey. Tuang kat botol bawah, naikkan udara kat dalam tu keluar balik. Supaya tak ada angin dalam tu tahan lama Okey, dah tutup ni. Awak letakkan atas api dalam air yang tu, dalam masuk apa air biar sejuk dalam tu. Kalau tak buat macam tu dia tak ada tekanan dalam, dia tak tahan lama. Panas ni. Panas sangat. Sedap bau dia semerbak bau. Ada apa-apa nak tanya lagi? Sos nangka pun boleh tahu tapi dia punya ratio dia saya tak tahu lagi. Buat air. Cuba. Ni manis dia manis ni betul cuba buat air Masuk apa ni? Susu ke masuk susu cair ke kan jadi macam masuk dalam aiskrim jadi untuk apa? Bubble bee punya kita recommend kat Syuib dia ambil kita punya sos dia. Tapi yang make sure kalau letak dalam bingsu memang sedap. Air batu campur. Bingsu kat air batu campur sedap. Penggunaan dia tu. Kalau bingsu nak kita jual kat dia. Kalau nak jual kat dia. Sebab dia sedap kita boleh pelbagaikan dia.
Make sure dalam tu macam saya ni ada lagi sikit-sikit dia punya yang hitam-hitam tu. Pastikan dia bersih tu Ini terlepas pandang ni tak tengok sangat. Jadi macam ada lagi hitam kat dalam tu. Ada apa-apa tanya soalan lagi? Boleh tanya. Sambil-sambil kita botolkan dia. Panas ni sebenarnya. Pegang dengan ni tisu. Tak ada Ini awak faham lah tu Mudah sangat je. Nama dia sos manis cempedak Letak dalam air yang penuh dengan air. Lepas tu halirkan air pahit kat dalam tu supaya dia tekanan kat dalam tu. Tu jadinya dia punya ni tahan lama lagi Panas ya. Nurul boleh tolong ambil botol tu? Botol bawah. Okay. Botol ni kita dah basuh semalam, dah sejakkan dia. Banyak hari ni dapat. Tutup dia mana? Ada hangit? Itulah sebab tu ada hitam Pastikan kita punya jangan ada hangit-hangit lah Kalau nak jual ni jangan ada hangit lah. Kalau kaca tak bawah dia kena selalu kacau masa kita tadi lah tu, tak kacau hangit. Berapa botol ni? Botol tu 5 minit rebus. Itulah betul-betul awak rasa macam tu. Lepas tu awak tonggengkan dia ke bawah supaya dia air jatuh bawah. Jangan duk ambil tiup-tiupkan dia. Tak nak Yang dia dalam ni pun jangan sebut dalam ni sebab dia akan terbalik gini nak tutup jalan. Yang ni pun kena telur juga. Sos manis cempedak. Ada soalan lagi pasal sos manis cempedak? Tak muat satu. Muat ada. Kita dapat 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 17. Yang tu sikit sangat nak taruh tu Ni kita dah satu adunan lagi. Okey. Ada apa-apa soalan? Tak ada Tak ada soalan? Lepas ni boleh tanya lagi Okey, kalau tak faham Okey, untuk resepi kali ni dah selesai iaitu sos manis cempedak Okey. Sesuai untuk dimakan dengan roti, dengan kek, dengan aiskrim dengan sebagainya lah Okey, saya harap cubalah Okey. Kita beri istirahat untuk 5 minit. Kita akan prepare untuk sos seterusnya itu sos pedas betik Okey. Kita jumpa lagi 5 minit untuk preparation. Okey.
Dah tak faham dengan dia. Ah, mati dah. Ini 7, 8, 9, 10. Okey. Okey, boleh. Mula dah. Okey, Assalamualaikum. Dengar suara saya? Dengar. Alhamdulillah. Okey, dengar Okey. Untuk resepi seterusnya adalah tak dengar saya betulkan mic. Dengar gitu? Dengar tak? Dengar okey? Okey untuk resepi kita seterusnya adalah sos pedas betik Okey. Sebagaimana yang kita tahu, bila dah sos pedas betik ni kita perlu betik lah Betik kita adalah betik yang masak masak random Kita buang dia punya biji, kita buang dia punya yang puluh-puluh tu semua. Dia tampuk buah apa semua kita buang supaya dia tahan lama Okey. Dia sebanyak puri dia 1 kilo Okey, 1 kilo. Kita ada cili pedas. Kita gunakan cili yang besar macam ni juga. Tangkai dia buang Tangkai dia kita tak nak Sebab cili ni dia tak pedas sangat. Tak dia biasa-biasa Kalau cili padi tu dia pedas lagi dah Okey. Kalau nak tukar cili kering pun boleh. Gula kita guna sebanyak 1 kilo 80 gram. Ni gula pasir. Lepas tu kita guna juga bawang putih. Okey, bawang putih. Guna juga garam. Garam, lepas tu MCS yang tadi. Kita guna juga xanthan gum, dan juga sodium benzoat untuk itu Okey. Lebih dahulu kita blendkan dulu punya betik Kita blend dulu betik kita. Air kita guna sebanyak banyak mana tadi air? 2,000 2 liter lah 2,000 2 liter air Tak, kita dalam resep ni kita tak celur Kita terus masukkan. Kita panaskan. Sekarang kita nak panaskan sampai mendidih lama pun boleh Tapi make sure yang sodium benzoat itu berbelah sekali lah. Dengan asetik ni. Ya. Masuk. Blend hancur lah dia elok hancur lah Okey, dah. Okey. Masukkan dia dalam periuk.
Boleh? Dah saya buat. Okey. Masuk dah periuk Okey. Warna dia cantik lah. Warna betik memang cantik warna dia. Masuk cili dengan bawang putih sekali. Okey. Masukkan air. Masukkan air. Kita hancurkan gam, zaitun gam kita dan gula. Masuk dalam gula. Masukkan dalam gula. Semua gula nak guna kan. Masuk je dalam gula. Betik mengkal ke betik masak? Ya? Betik apa, Dek? Betik mengkal ke betik masak? Betik masak. Kita guna betik masak. Betik yang ranum sangat masak ni Betik mekar tu dia kurang dia punya jus. Dia jadi macam kita nak blend pun dia tak cantik lah. Dia pun tak cantik. Yang masak ranum. Kita guna betik masak ranum. Boleh. Okey dah. Dia punya biji-biji pun dah hancur. MCF kita masuk tukar dalam bekal besar sikit. Masukkan air. Settlekan yang jenis dia dulu. Bancuh dengan air. Okey. Masukkan ni dalam periuk. Cili. Settle. Okey, kita panaskan api. Okey, dia nyala Okey. Masukkan semua air kita. Okey, kat sinilah kita kena kacau bila dah masuk. Terutama masuk ni, kena kacau terus Jangan tinggal. Kau tinggalkan dia jadi hangit. Tunggu dia kejap. Boleh masuk. Masuk. Tak apa. Okey, masuk gula. Masuk garam. Okey, garam. Cuci garam. Sodium kita ni boleh bancuh dengan air sikit. Air dah habis tak apa, ambil air sikit je kat luar. Ambil air tapis kat luar. Lupa tadi air sikit tak apa. Tak menjejah kita punya ni. Kalau kita nak buat ni pastikan tadilah kita prepare dulu apa semua-semua tu. Itulah jadi tertinggal kalau tak prepare kan. Ni sampai dah tidak mendidih baru kita nak itu. Kalau kita nak tengok dia punya ni, kalau dia tidak mendidih lagi, kalau dah mendidih besok dia dah tukar jadi kilat. Dah hancur dah tak apa dah tu. Letak kat tepi dulu, kita nak guna ngelas sekali dia. Sos ni sekejap dia buat dia memang sedap lah. Boleh buat. Ni kan mudah dapat. Buat lah Ni kau tengok dia cair lagi sebab dia tak mendidih Dia dah mendidih dia dipekat kan dia. Cair je Bila dia dah pekat. Pekat. Tapi make sure kita punya ni lah, kita selalu kacau Kalau tak selalu kacau jadi kat bawah dia hangit Lainlah kalau kita guna steamer yang dalam tu ada minyak, lepas tu lapis dengan minyak tu yang kita tinggal pun tak apa, dia akan mendidih dengan sendiri sebab dia masak melalui minyak.
Okay, sekejap ya, kita prepare dia. Tunggu botolkan. Tadi jugalah. Cuma sukatan dia berbeza. Kalau betik sukatan dia lain. Kalau denah sukatan dia lain. Lada dia kuat bau Tu saya cakap kalau rasa macam tak nak lada tu kuat bau, celur dia dulu sekejap, celur lada dia sekejap. Nak sini. Dah nak hampir dah sudah. Kita nak botolkan dia salah lagi. Buat sos ni memang sekejap lah Kalau suri rumah rasa macam tu dia nak cari pendapatan lebih boleh buat lah Mula-mula jual kat jiran-jiran dulu. Lepas tu lama-lama dah kenal, dah sedap Orang recommend lama-lama boleh jual kat pasar-pasar pula. Kita sekarang ni kena kreatif lah Ada yang tanya soalan? Oh, macam dia mendenah tadilah kalau betik nak kurangkan sikit tak apa sebab harga betik murah sikit. Tapi kalau lebih kurang je betik dengan denah harga. Denah pun mahal juga dia. Kita jual satu botol ni RM4. 38 pun boleh lah rasanya. Makan dia macam cicah macam sos biasalah. Sos ikan bakar, udang bakar, buah-buahan, sos jambu batu ke, semua-semua boleh lah. Sebab dia tak manis yang ni dia pedas. Kalau tadi macam pedas tadi boleh. Sesuai untuk makanan dessert. Yang ni kita cicah untuk makanan semua lah, nak cicah ulam semua boleh lah. Cuma ni dia banyak betik daripada cili Kalau sos cili betik, banyak cili daripada betik. Yang tu betik tu tujuan untuk memekatkannya. Tapi yang ni sos betik, pedas betik ni, betik tu yang akan jadi pedas. Jadi sosnya. Dia mendidih. Botol ni pun kita dah berebus je Yang ni rasanya dapat 14 botol rasa 12. Semalam dapat 14 tu yang mana? Yang ni kan? Tak apa, nanti kita tengok berapa dapat. Semalam kita dah buat percubaan dah. Jadi semalam dapatlah berapa belas botol Jika tak rasa muskil apa semua boleh tanya. Apa ni? Nak tanya pasal yang tadi pun boleh, yang tak sempat tanya tadi, yang resepi 2 tadi yang dah selesai. Boleh tanya lagi. Yang ni pun boleh dah mendidih dah. Sekejap lagi. Sekejap je buat sos ni. Tak sempat, selalu satu adunan ni tak sampai setengah jam lah Kalau guna dapur yang kat rumah tu lagi cepat lah Ni kita guna dapur yang biasa ni lah, yang sikit ni Okay. Selagi dia tak mendidih, selagi tu dia akan jadi cair. Bila dia dah mendidih, jadi pekat. Dia jadi kilat, dia jadi semua yang dia berfungsi kita letak tadi Ada apa-apa nak tanya? Ada yang semasa aiskrim. Kalau nak minta dengan urus dia lah saya. Kalau nak minta dengan urus dia balik Peserta kursus ni mohon mahu berkursus minggu depan kursus aiskrim. InsyaAllah boleh aiskrim sebenarnya bukan yang benda yang payah lah Lepas tu orang sekarang ni dah boleh jual aiskrim. Untuk kenduri, untuk apa boleh buat sendirilah aiskrim. Ada pertanyaan lagi? Saya nak tunggu saya berceloteh. Tak habis-habis bebe orang tua ni kat depan. Ya, ada soalan? Silakan jika ada soalan. Kalau tak kita tunggu sampailah mendidih. Dah naik buat dah nampak tu. Sekejap lagi dia mendidih baru kita masukkan ingat sodium benzoat yang dah dengan apa ni? Asetik kita, asetik ni 10% ni bubuh yang terakhir sekali.
Letak kat dalam list terakhir sekali Dah naik wap dah sikit lagi. Tadi ada tanya, betik tu perlu celur dulu, tak apalah. Tak payah celur lah. Kita punya tu sebab kita masak sampai mendidih. Dan orang tua dia banyak celoteh sikit. Bagi petua-petua, bagi petua orang muda ni. Orang muda ni kena rajin-rajin sikit ke dapur, cuba-cuba resepi Mana tahu akan satu hari kita perlu sangat untuk buat pendapatan Sekarang ni dah kerja ke tak tentu. Lagi PKP lagi, ada orang tak dapat kerja, kena buang kerja. So cari alternatif lain untuk kita dapatkan rezeki yang halal. Ni salah satu cabangnya Buat sendiri kat rumah, boleh jual, di samping tu boleh jaga anak-anak tak kerja pun tak apa. Jangan duit masuk. COD je sekarang ni, senang je. Oh boleh kalau nak boleh. Kalau siapa berminat nanti saya masukkan nombor telefon. Okey, masuk nombor telefon saya kat situ dekat. Nanti saya bagi resepi yang sos manis-manis lain dengan sos pedas-pedas yang lain. Tapi tak banyaklah juga Saya ada lah, kita boleh kongsi sikit-sikit. Yang lain tu kita kena cuba lagi lah buat research sekali Kita masuk dalam chat nombor telefon saya, WhatsApp je saya boleh lah Kalau ada peserta dari Terengganu tu dia siap-siap telefon lah, dia dah buat maruku jagung, dia dah beli kacang kuda suka hati saya Maknanya biarlah seorang dua pun janji dia dah dapat buat tu suka. Alhamdulillah cikgu ni suka sangat kalau anak buah dia buat. Sebab maknanya kita bagi ilmu tu berkesan lah dapat dari rezeki, dapat gandakan ilmu-ilmu tu sampai akhirat besok dapat pahala insya-Allah tu yang penting sekali sebelum mendidih jangan masuk, dia meruap, dia hilang dia punya tu. Dah dekat nak mendidih masuk tu cukup api. Petua dia gitulah supaya dia punya boleh berfungsi lagi lah Kalau kita letak awal kan jadi macam dah meruap, dah hilang dia punya power, dia dah hilang, jadi kita punya kenapalah berkulat-berkulat ni Dia sebenarnya gitulah sebenarnya maksudnya. Jangan masuk awal dah nak mendidih masuk tutup api terus. Okey, sekejap lagi dia nak mendidih dah. Dah apa ni dah keluar dah. Sikit lagi, sekejap lagi Tengah-tengah tu kacau sikit. Sekarang kat tengah tu jadi hangit. Berkerak. Kalau kita lupa dia bercakap je dah, kerak jadi yang kita punya risau. Tengah pun kena kacau sekali. Ya, ada soalan lagi tak? Sebenarnya kita ni bagi link untuk dapatkan kursus dapat makluman kursus serunya, kita bagi link kat peserta kursus je sebenarnya. Hello, Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, kalau kita tak macam kita nak makan ni lah, tak mau letak ubat atau tak mau letak sodium tu, tahan berapa hari tu? 2-3 hari tu? Dia tahan dalam 10 hari gitu. Tahan. 10 hari 2 minggu boleh. Oh, boleh tahan juga dah. Tahan juga. Sebab kita didihkan dia lama. Tapi kita letak dalam botol tu kena guna apa? Kena pakai sistem tadi jugalah. Mana dah tutup masuk dalam air mengalir tu. Kena buat macam tu juga. Kemudian tekanan dalam botol tu naikkan ke atas, dia jadi mampaplah kat dalam. Okey. Okey, terima kasih banyak. Kalau macam kita nak makan untuk keluarga saja, tak payahlah kita buang sodium tu kan. Yalah. Sebab kita nak pastikan dia tu bersih kan. Dia punya tak ada chemical lah maksud saya tu. Sebab kita tak nak menjual, nak makan je. So kalau buat separuh tu dah banyak dah dapat. Dah boleh makan dalam sebulan pun boleh dah. Kadang sos ni anak-anak kita kan suka kan. Nak kentang goreng, nak sos. So kita buat sendiri je sos sekarang ni Betik ada kat rumah
Nenah boleh beli. Tak payahlah beli nenah yang MD2 ke apa-apa yang mahal tu. Beli dia betik yang biasa-biasa. Cikgu, Ya saya. macam sos nenas tadi kalau letak macam buat burger, okey tak? Boleh. Boleh sedap. Boleh, sedap. Boleh. Ada jual burger ke? Anak saya buat burger ala McD ni, buat roti sendiri. Bagus tu, boleh letak situ. Dia masak mati rasanya burger tu. Lagi sedap. Cuba. Terima kasih banyak. Cikgu. Okey, sama-sama. Ada soalan tak? Okey, nak tahu kursus seterusnya. Tadi ni nak tahu kursus seterusnya ni, dia tahu dari mana kursus, tak tahu ni. Itulah kadang-kadang kita ada WhatsApp juga. Ada kita buka untuk usahawan Kelantan yang luar negeri itu kadang-kadang ada pegawai kita forward untuk jadi tengok selalu. Kadang-kadang kita dah terlepas rasa nak marah aku sendiri lah. Nak tunggu lama-lama, lupanya terlepas juga. Macam mana? Tak ada macam tu lah. Kita pun tak boleh nak cakap apa Dah mendidih belum? Sikit lagi. Sekejap kita tengok. Ni dah dengar balik. Okey. Saya cakap seorang-seorang sana tak dengar Sorry lah. Saya cakap tadi kalau kita dah bubuh MCS kita punya tu, kena kacau selalu sebab dia dah pekat, makin bawah pun ada kerak. So kalau kita tak kacau dia jadi kerak kita makin hitam jadi tak cantik sos kita Tengoklah kalau lama-lama kita dah biasa buat. Nak mendidih boleh kita dah tahu buah lah sedikit-sedikit. So sebenarnya dia masak dengar tak? Kalau ada orang tanya pasal nak steam dulu ke nak rebus dulu, boleh. Dengar tak? Dengar ke tak? Okey, dengar okey kita dengar gini okey. So kita dah nak hampir mendidih, dah mendidih pun sikit lagi biar dia naik. Dia dah macam menari-nari tu nak mendidih lah tu kan. Dah berjoget-joget dah tu dah nak. Suara tak dengar. Itu dia punya kita punya sini sound trouble lah. Boleh? Jenis Morris. Morris tu dia murah sikit kan Cik Zul? Morris Sarawak dia manis
Mahal. Sarawak mahal. MD2 mahal Makan segar yang tu Yang Morris tu yang murah sekali. Wak sardin. Itu elok sikit. Dia ada macam-macam Kalau kita pergi kat pasar tu macam-macam. Kita masuk dulu kat sini asid dulu okey, kacau. Okey, lepas tu kita masuk dah mendidih dah tu. Kita masuk kita punya sodium benzoate, tutup api. Okey. Kacau, lepas tu kita boleh botolkan dia terus. Kalau dah suara tak dengar kan? Saya bebe sini seorang. Awak senyum-senyum je. Macam orang bisu. Kan dah boleh botolkan dia Kena pegang gini dah baru suara dengar. Pun tenggelam-tenggelam juga Boleh letak? Tak dengar Dengar? Dengar Dengar ke? Kena pegang, tak apa. Boleh botolkan gini. Macam kita buat tadilah, botolkan gini. Sengitkan dia supaya udara kat dalam tu keluar ikut seterusnya. Cantik-cantik kan? Warna dia lagi merah lah sebab dia betik masak. Okey. Kalau tadi nenas tadi dia warna kekuningan sikit lah. Ni dia jadi merah sangat. Tukar bubuh pandai. Pandai break. Tak tumpah langsung. Okey, pandai pun Ada soalan boleh tanya terus Sekejap dah masak kan? Jangan lupa letakkan dalam air, tenggelamkan dia, lepas tu buka air pahit, biar dia sejuk melalui tu Baru boleh pasang stiker. Kalau ada stiker lah Kalau nak jual, buat macam ni. Kalau tak nak jual makan saja bolehlah botolkan. Pun macam ni pun boleh step ni Ada apa-apa nak tanya pasal berkenaan dengan resepi ni? Ada soalan ke? Tak ada tu semua faham lah tu. Alhamdulillah Harap-harap menjadi kursus kali ni ada peserta yang buat menjadikan dia bisnes, dapat punca pendapatan Cikgu nak susun macam mana cikgu nak pencen, nak tukar semua ilmu. Biar semua orang faham, senang besok tak ada di akhirat, esok tak ada tanggung-tanggung apalah kita dapat berapa banyak 5, 10 dalam 14 botol lah Pak Banyak yang ni sebab dia punya air kita dalam tu sukatan air kita banyak. So dapatlah banyak. Betik kan dia sudah dapat banyak lah
Mic ada mic. Mic. Anda boleh tanya lagi sebelum kita mengakhiri kursus kita kali ini. Sedang elok dapat berapa botol. Boleh tolong bawa botol yang kita bawa tadi sini depan. Nurul dengan Mia bawa yang seat dah sedia tu. Yang kita label kita nak tunjuk. Semua apa lagi cantik tambah. Ni yang nenas. Okay. Yang kuning tengah. Suara saya. Ini. Okay, inilah hasil kita kursus kita hari ini. Sos pedas betik, sos manis cempedak dan sos pedas menenas. Okay. Banyak dapat berbotol-botol. Kalau pergi jual ni berapa dah dapat kan? Okay. Okay, kalau dah tak ada apa-apa pertanyaan. Tak ada okay, ada pertanyaan lagi? Okey, tak ada Okey. Kalau tak ada apa-apa pertanyaan, saya harap peserta kursus kali ini dapat cuba apa resepi yang telah saya ajar dan jadikanlah dia satu mata pencarian, insya-Allah berkat. So saya dengan daripada Jabatan Pertanian Negeri Kelantan mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua peserta yang tak jemu-jemu duduk dekat depan telefon. Saya harap tuan-tuan boleh cuba. Saya mengakhiri dengan perspektif dan surah baca surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita berjumpa di lain masa. Saya mengucapkan ribuan terima kasih yang elok. Yang tak elok tu dah datang daripada saya sendiri. Saya mohon maaf. Okey, kita jumpa di lain masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, assalamualaikum. Terima kasih banyak, Gu. Nanti aku boleh beli kan?